Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, baiklah, untuk sesi kali ini saya akan menerangkan tentang 2.1.2 iaitu mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. Okey, maksudnya kalau sebelum ni kita dah kenal pasti apa itu borang kajian keperluan pelanggan, kita dah cari pelanggan, kemudian kita telah mengisi borang project brief. Langkah seterusnya ialah kita akan kenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk yang akan kita hasilkan. Okay, maksudnya di sini setelah kita kenal pasti cadangan projek, reka bentuk perlu memilih teknologi yang sesuai dengan cadangan reka bentuk bagi memastikan produk dapat memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Di mana kita hendaklah membuat justifikasi pemilihan teknologi. Yang pertama dari segi aplikasi teknologi yang dipilih. Yang kedua ialah tujuan penggunaan teknologi. Yang ketiga fungsi teknologi. Dan yang keempat kekuatan dan kelemahan teknologi. Aplikasi teknologi yang dipilih bermaksud ialah mereka bentuk perlu menggabungkan atau mengaplikasikan teknologi yang sesuai dan tepat semasa proses menghasilkan reka bentuk produk baru. Di mana dekat sini kita akan pilih dua aplikasi teknologi yang telah kamu pelajari. Okey, ada 9 semasa kita akan pilih. Kemudian tujuan penggunaan teknologi ialah mereka bentuk perlu memahami tujuan suatu teknologi dipilih bagi reka bentuk produk baru yang akan dihasilkan. Pemilihan teknologi yang tepat akan menghasilkan produk baru yang unik, memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan serta mampu bersaing dengan produk lain yang terdapat di pasaran. Okey, maksudnya kita kena jelas di sini bahawa tujuan penggunaan teknologi itu mestilah tepat dengan kehendak dan juga keperluan pelanggan. Itu dia. Okay, seterusnya ialah fungsi teknologi. Teknologi yang digunakan mestilah sesuai dan mampu menyelesaikan masalah yang terdapat pada produk sedia ada. Mereka bentuk perlu memahami keupayaan teknologi yang dipilih supaya produk baru yang dihasilkan mempunyai keunikan dari segi fungsi berbanding produk lain di pasaran. Pada masa yang sama, produk baru tersebut adalah dapat memenuhi keperluan dan juga kehendak pelanggan. Seterusnya ialah kekuatan dan juga kelemahan teknologi, di mana dekat sini mereka bentuk adalah mengenal pasti kekuatan dan kelemahan teknologi, kerana dia adalah satu proses yang sangat penting bagi menghasilkan suatu bentuk produk baru. Mereka perlu memilih teknologi sesuai dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi pelanggan pada produk si ada di pasaran. Okey. Jadi untuk teknologi yang dipilih, okey, kalau ikutkan buku teks, masalahnya ialah masalah tentang pengilat kasut. Okey, jadi contoh buku teks kalau dalam teknologi yang dipilih ialah dia telah memilih gabungan reka bentuk elektrik dan juga reka bentuk mekanikal bagi menghasilkan reka bentuk pengilat kasut magic. Tujuan penggunaan teknologi maksudnya ialah kenapa digunakan teknologi itu, kerana dia dapat mengatasi kelemahan yang terdapat pada brus kasut konvensional, di mana reka bentuk pengilat kasut magic yang dihasilkan akan lebih dinamik, berkualiti, selamat digunakan, mesra pengguna dan merasa alam. Fungsi teknologi, maksudnya di sini kita pecahkan. Kalau kat sini kita dah pilih, kita pecahkan ikut fungsi. Okay, kalau ada kebentuk elektrik di mana motor AT berputar untuk menggerakkan gear, dan kebentuk mekanikal, gear taji memindahkan kasut dan membolehkan pad pengilap berputar bagi mengilap atau membersihkan kasut. Ini ialah contoh dalam buku teks lah. Dari segi kekuatan dan kelemahan, kita lihat di sini, ini ialah kekuatan dan kelemahan mengikut aplikasi teknologi yang dipilih. Ini kamu boleh baca lah. Okey, ikut projek contoh dalam buku teks. Kemudian pemilihan aplikasi teknologi dinilai berdasarkan kehendak di SKP. Okey, di mana ini ialah aplikasi teknologi yang telah kita pelajari. Okey, daripada dekatan 1 sampai dekatan 3. Di mana macam yang saya beritahu pada kelas-kelas yang lepas, dalam tajuk penghasilan produk bagi menyelesaikan masalah, produk kamu mestilah ada 2 daripada 9 aplikasi teknologi ni. Kalau dalam buku teks tadi, dia nak buat pengilat kasut, dia menggabungkan reka bentuk mekanikal dan juga reka bentuk elektrik. Itu contoh. Okey. Mungkin dekat sini, kalau katakan kamu nak buat produk, kamu boleh menghasilkan satu bentuk reka bentuk makanan dan juga teknologi pembuatan. Contohnya kan, kamu buat pembungkusan makanan. Pembungkusan makanan tu dia termasuk dalam reka bentuk makanan. Kemudian
pengusaha makanan tu diperbuat daripada teknologi pembuatan, boleh terus makan contohnya. So tak ada sampah kat dunia ni kan. Itu ialah satu contoh. Okey. Ini ialah aplikasi teknologi yang telah kamu pelajari daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Okey, pilih 2 sahaja. Okey. Sebagai contoh, dia pilih reka bentuk sistem fertigasi, iaitu dia menghasilkan sistem fertigasi yang lengkap dengan menggunakan pipe dan juga siraman fertigasi, dan juga dia boleh gabungkan reka bentuk fashion di mana dia menghasilkan fashion. Okey, iaitu teknik cantuman, sulaman tanpa latun pola. Okey, yang berbentuk pakaian ataupun aksesori di tangan. Selain itu, produk dia boleh menggunakan teknologi pembuatan. Okey. Kalau ada bentuk mekanikal pula, dia cerita tentang pemilihan tenaga yang melibatkan gear, pautan, wheel, tali sawat dan sebagainya. Ini kamu dah belajar. Kalau elemen elektrik, melibatkan 4 elemen iaitu sumber, medium, kawalan dan beban. Elektronik, melibatkan penggunaan mikropengawal dan juga buat coding. Aquaponik, ialah melibatkan sistem ternakan dan juga sistem penanaman sama ada menggunakan EBB inflow, NFV atau ProRAF. Reka bentuk makanan ialah penghasilan reka bentuk baru makanan dan juga pembungkusan. Reka bentuk mekatronik yang kita belajar bab 1 itu hari, iaitu elemen mekatronik yang lengkap untuk menghasilkan output. Jadi ini adalah ringkasan bagi tajuk aplikasi teknologi yang telah kamu pelajari pada kelas-kelas yang lepas. Seterusnya ialah merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk lakaran. Jadi mana merancang konsep ni terbahagi kepada 2, iaitu bentuk mengikut fungsi atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai form follow function ataupun fungsi mengikut bentuk, iaitu function follow form. Ingat ada 2, bentuk mengikut fungsi atau fungsi mengikut bentuk. Okay, kita lihat macam mana apa benda dia ni. Yang pertama ialah bentuk mengikut fungsi, di mana reka bentuk produk mengikut fungsi yang dikehendaki oleh pelanggan. Okey, maksudnya pelanggan tu dah tetapkan produk tu nak reka bentuk macam mana. Okey. Kemudian reka bentuk produk mestilah memenuhi fungsi yang sepenuhnya. Okey, maksudnya reka bentuk produk tu mestilah berfungsi mengikut yang pelanggan nak lah. Contohnya kerusi direka bentuk untuk berfungsi sebagai tempat duduk. Namun bagi memenuhi fungsi sebagai tempat duduk sambil merehatkan badan, maka kerusi malas telah direka bentuk. Ini ialah bentuk mengikut fungsi. Okay, maksudnya kita tetapkan bentuk, kemudian fungsi itu akan datang ikut bentuk. Contohnya kerusi lah. Kerusi itu untuk tempat duduk. Tetapi bila orang cerita kerusi malas, maka dekat sini kerusi malas tu direka untuk merehatkan badan lah. Contohnya. Okay, konsep yang kedua ialah fungsi mengikut bentuk. Di mana ia bermaksud reka bentuk akan mewujudkan fungsi bagi produk yang telah dihasilkan. Okey. Di mana reka bentuk akan mewujudkan fungsi. Ingat tu. Reka bentuk menentukan bagaimana produk akan berfungsi. Lazimnya produk mempunyai reka bentuk yang menarik. Contoh peralatan dapur yang menyerupai raksasa ataupun notchless mendapat permintaan kerana reka bentuknya yang menarik dan boleh berfungsi. Okey. Kita lihat gambar rajah. Ini ialah bentuk mengikut fungsi. Okey, bentuk mengikut fungsi. Ini apa dia? Ini ialah tempat untuk perah jus ataupun perah jus limau kan. Bentuk ikut fungsi. Maksudnya kat sini kita letakkan buah, kita perah, so jusnya keluarlah kat sini. Jadi bentuk ni akan ikut fungsi dia untuk memerah jus. Manakala kat sini ialah fungsi mengikut bentuk. Okey, di mana fungsi dia akan ikut bentuk. Itu dia beza dia. Okey. Di mana macam mana cara kita nak buat ialah yang pertama kita senaraikan fungsi terlebih dahulu. Kemudian baru kita tetapkan bentuk yang sesuai untuk memenuhi fungsi.
kita nak buat apa? Kita sebenarkan fungsi, baru kita fikir macam mana bentuk dia. Manakala bagi fungsi mengikut bentuk, bila kita sebenarkan bentuk dulu. Kita buat bentuknya dulu, barulah kita tetapkan fungsinya apa. Jadi kat sini kita dapat perbezaan. Yang ni ialah kita sebenarkan fungsi dahulu, baru fikir bentuk. Manakala yang ni kita fikirkan bentuk dulu, barulah kita fikirkan fungsinya. Itu ialah konsep dia. Okey. Contoh. Okey, ini ialah pengilat kuku kan. Ini ialah bentuk. Okey, ini ialah fungsi. Okay, seterusnya ialah pemilihan konsep reka bentuk di mana sebagaimana yang dipersetujui oleh pelanggan dalam borang projek brief, konsep reka bentuk ialah bentuk ikut fungsi di mana elemen reka bentuk yang digunakan pada lakaran ialah warna, ruang, rupa, tekstur dan bentuk. Manakala prinsip yang digunakan pada lakaran ialah keseimbangan dan juga kesatuan. Ini ialah elemen reka bentuk yang telah kita pelajari. Ada 8. Okey, garisan, bentuk, nilai, tekstur, saiz, warna, rupa dan juga ruang. Ini kita dah belajar masa kita tingkatan 1. Okey. Dan juga prinsip reka bentuk iaitu keseimbangan, pengulangan, penekanan, pergerakan, kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan dan juga harmoni. Okey, maksudnya dekat sini setelah kita lukiskan lakaran, setiap lakaran nanti kamu akan buat 3 lakaran produk. Okey. Dan setiap lakaran kamu akan tuliskan dekat sini apakah elemen dan juga prinsip yang digunakan. Okey. Semua ni akan dibuat apabila kamu naik sekolah nanti, di mana saya akan berikan tema dan kamu akan fikirkan apakah produk yang akan kamu hasilkan. Okay, seterusnya ialah 2.14 menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat. Di mana lakaran produk yang hendak dibuat adalah lakaran idea terbaik yang mengandungi semua maklumat yang penting sesuatu reka bentuk produk. Di mana lakaran dihasilkan dengan gaya persembahan yang menarik dan mampu meyakinkan pelanggan terhadap produk. Lakaran idea terbaik yang dipilih akan ditambah baik dari segi persembahan dengan menggunakan kaedah lakaran perspektif dan rendering. Okey. Di mana untuk lakaran, okey, perlu ada lakaran perkembangan idea, lakaran 3D bermaklumat, lakaran ceraian, lukisan ujuran ortografik dan lakaran penambahbaikan. Untuk 3 lakaran yang pertama, pelajar boleh gunakan lukisan isometrik, lukisan skematik ataupun lukisan pola. Ikut kesesuaian. Okey. Di mana maklumat yang perlu ada pada lakaran ialah yang pertama nama produk, okey, saiz produk, bahan yang digunakan, komponen atau bahagian produk, prinsip reka bentuk yang digunakan dan juga elemen reka bentuk yang digunakan. Di mana pelajar boleh mencari maklumat tersebut dengan menggunakan buku teks ataupun merujuk guru mata pelajaran ataupun internet ataupun bahan bacaan. Ini ialah contoh lakaran 3D. Okey, so ini yang nama produk. Kemudian ada bahan yang digunakan, elemen dan juga prinsip yang digunakan dan juga bahagian-bahagian yang ada pada lakaran produk dikena nyatakan dengan jelas di sini. Lakaran ceraian. Lakaran ceraian ialah lakaran yang menunjukkan hubungan antara setiap komponen bahagian pada suatu reka bentuk produk. Di mana lakaran menunjukkan urutan pemasangan komponen pada reka bentuk produk. Maksudnya di sini ialah kalau sebelum ni kamu buat lakaran produk tu solid sini. Okey. Jadi bila masuk lakaran ceraian, kita akan ceraikan dia. Seperti ini. Di mana kamu akan ceraikan bahagian demi bahagian dan kamu nyatakan ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Termasuk dalam ni sekali. Okey. Ini ialah lakaran ceraian. Seterusnya ialah lukisan kerja. Lukisan kerja ialah lukisan yang menerangkan dengan terperinci rupa, bentuk, komponen suatu produk yang akan dihasilkan. Di mana lukisan ini dihasilkan sebelum suatu model ataupun produk yang dihasilkan sebagai rujukan ukuran dan spesifikasi. Di mana lukisan kerja manakala lukisan isometrik, lukisan skematik atau lukisan ujuran ortografik. Ini ialah lukisan skematik. Lukisan skematik ni dia melibatkan litar elektrik selalunya. Litar elektrik ataupun litar elektronik yang dituliskan dalam bentuk simbol sekiranya ada.
Okey. Lukisan anjuran ortografik pula ialah satu bentuk lukisan yang menunjukkan pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Di mana ukuran sebenarnya dinyatakan dalam lukisan anjuran ortografik untuk digunakan sebagai rujukan semasa proses pembuatan produk. Ini contoh lukisan anjuran ortografik, pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Okey. Okay, baiklah. So, sampai situ saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.